Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada petang yang mulia ni. Macam biasa kelas kita adalah kelas Lentera Santri, yang mana Lentera Santri ni untuk mengulanglah pelajaran-pelajaran kita yang sebelum ni. Dan kami akan memberikan lagu supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh hafalah lagu-lagu ni semua. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran kita pada petang ni, insya-Allah kita akan selawat dulu ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Insya-Allah pada hari ni kita akan sambung lagi, yang mana sebelum ni kita dah sebutkan tanda-tanda untuk i'rab jazam. Jadi yang pada hari ini, pada petang ni, pada soalan yang ke-18, dia ada tanya, pertanyaan dia apa? Isim mufrad tu apa? Isim mufrad ni apa? Isim, macam saya cakap, asas dia ada 3 je. Isim, fi'il dengan huruf. Tapi apa yang membuatkan buku tu tebal? Apa yang... Okey, kalau asas 3, just hafal lah. Isim, fi'il, huruf, tanda-tanda dia dah settle. Sebab apa? Sebab macam saya bagi tahu, dia ada banyak cabangan. Jadi isim pun ada jenis-jenis dia, fi'il pun ada jenis-jenis dia, huruf pun ada jenis-jenis dia. Sebab itulah dia akan jadi banyak. Dia bukan ada satu bahagian, dia ada banyak cabangan. Okey, untuk isim mufrad tu apa? Dia adalah isim yang menunjukkan makna tunggal. Makna tunggal, makna satu. Contohnya apa? Contoh dekat sini dia ada bagi tahu contoh ustazun. Ustazun, itu contoh dia lah. Seorang ustaz ataupun satu ustaz. Ini adalah jenis isim yang pertama, isim mufrad. Mufrad makna dia apa? Tunggal, satu. Okey. Okey, kemudian dia ada tanya, isim tasniah tu apa? Ini saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah belajar dah ni dengan Ustaz Angga ataupun Ustaz Agong. Kita hanya nak mengulang. Isim tasniah ni apa pula? Isim tasniah ni dia adalah isim yang menunjukkan makna dua. Kalau yang pertama tadi isim mufrad, isim yang menunjukkan makna tunggal ataupun makna satu. Untuk isim tasniah dia menunjukkan makna dua. Okey. Tapi dia ada tanda khas dia. Macam ni kita nak bezakan kan? Mesti ada tanda dia. Apa tanda isim tasniah? Isim tasniah ni dia berakhiran alif dan nun. Setiap isim yang berakhiran alif dan nun, kita tak boleh tengok kalimat saja. Kalau kalimat berakhiran alif nun je, isim tasniah tak boleh. Sebab ada juga fi'il yang berakhiran alif dan nun. Ada juga isim yang contoh macam Ramadan. Ramadan tu isim juga berakhiran alif dan nun, tapi itu bukan isim tasniah. Jadi kita tak boleh terus target kalau isim berakhiran alif nun mesti isim tasniah, tak boleh. Tapi kebanyakannya isim yang berakhiran alif dan nun digelar sebagai isim tasniah. Okey. Untuk yang permulaan ni, tuan-tuan dan puan-puan just faham isim yang berakhiran alif dan nun itu adalah isim tasniah. Okey. Contoh dia apa? Contoh dia rajulani. Rajulani dan rajulaini. Okey. Ada juga isim tasniah ni yang berakhiran alif nun dan ya nun. Tapi ada keadaan-keadaan dia. Bila boleh berakhiran alif nun, bila boleh berakhiran ya nun. Okey. Kemudian isim jamak muzakkar salim. Okey, soalan yang ke-20. Isim jamak muzakkar salim ni apa pula? Okey. Isim jamak muzakkar salim. Okey, itu isim pertama di isim lah. Isim jamak. Jamak tu apa? Jamak ni ramai. Jamaah kan ramai. Okey, jamak. Muzakkar, makna muzakkar adalah lelaki. Jadi bila gabungkan isim yang ramai lelaki. Isim jamak muzakkar salim. Okey. Okey, isim jamak muzakkar salim ni isim yang menunjukkan lelaki banyak. Tapi dia pun ada tanda juga. Tanda dia berakhiran waw nun dan ya nun. Okey, Tadi kita nampak yang mana isim tasniah pun ada yang berakhiran ya nun. Macam ni kita nak bezakan ya nun untuk jamak muzakkar salim dan ya nun untuk isim tasniah. Perbezaan dia, kalau isim tasniah sebelum ya kan akhir dia ya nun kan. Sebelum huruf ya tu ada huruf yang berbaris fathah ataupun yang berbaris atas. Contohnya, kalau contoh tadi kita tengok kat isim tasniah ada rajulaini. Rajulaini tu sebelum ya ada lam. Lam tu baris atas, laini. Kalau untuk jamak muzakkar salim, contoh dia muslimuna dan muslimina. Kalau muslimaini tak boleh dia isim tasniah. Sebab apa? Sebelum ya baris atas. Tapi
Kalau untuk jamak muzakkar salim, dia sebelum ya tu kena baris bawah ataupun baris kasrah. Jadi muslimina, rajulina. Kalau kat sini kita boleh ada contoh muslimuna, muslimina. Okey, itu isim jamak muzakkar salim. Kemudian kita akan berpindah ke soalan seterusnya pada nombor yang ke-21. Soalan dia apa? Isim jamak muannas salim apa? Okey, tadi dah muzakkar salim. Muannas salim ni apa pula? Muannas salim ni dia bermakna isim yang ramai tapi untuk perempuan. Muannas perempuan nisaun kan perempuan kan. Okey, isim yang menunjukkan makna perempuan banyak tapi dia berakhiran apa? Tanda dia apa tanda dia? Berakhiran alif dan juga ta. Kena ada akhir kalimat alif ta. Tapi ta bukan ta marbutah, bukan ta yang bulat tu. Ta yang mangkuk lagi satu. Yang itu barulah orang panggil itu sebagai ta lah. Kita tak boleh alif ta marbutah, kita tak boleh cakap itu sebagai jamak muannas salim. Dia kena ta yang lagi satu. Contoh dia apa kat sini? Contoh dia muslimatun. Kalau muslimun, satu orang muslim. Kalau muslimani ataupun muslimaini, dua orang muslim. Kalau muslimuna ataupun muslimina, tiga. Okey, dari satu saya nak terangkan, kalau jamak muzakkar salim ni kadar dia berapa? Okey, kadar dia 3, angka 3 sampai 3 hingga ke atas lah. Itu jamak ramai. Jadi kalau ada 3 orang pun dah kira jamak lah tu. Okey. Kalau untuk jamak muzakkar salim, muslimuna ada, muslimina. Kalau jamak muannas salim, muslimatun. Dia ada tanda satu je, alif dengan ta. Berakhiran alif dan ta. Kemudian pada soalan yang ke-22, isim jamak ta'sir itu apa? Okey, ni ada jamak juga, jamak ta'sir. Okey. Dia isim yang menunjukkan makna banyak. Isim ni menunjukkan makna banyak juga yang berubah dari bentuk mufradnya. Okey, apa maksud yang berubah daripada bentuk mufradnya? Okey. Saya terangkan dekat sini. Okey, kita dah ada dapat 2 jamak. Okey, jamak muzakkar salim dengan muannas salim. Tapi jamak ta'sir ni apa? Okey, kalau kita perasan jamak muzakkar salim dan muannas salim, dia ada tanda yang tersendiri. Kalau jamak muzakkar salim, kebarangkalian boleh berakhiran waw nun ataupun ya nun. Kalau untuk jamak muannas salim pula, dia boleh berakhiran alif dan juga ta. Tapi jamak ta'sir ni apa? Jamak ta'sir ni dia berubah daripada mufradnya, dia macam berlawanan. Asalnya kalau isim ni asal dia mufrad, kalau jamak muzakkar salim dia tambah waw nun dengan ya nun ataupun ya nun. Kalau jamak muannas salimnya tambah alif dengan ta dekat ujung. Tapi kalau dekat jamak ta'sir ni dia makna jamak juga tapi dia tak ada tanda-tanda jamak. Okey. Dia tak ada tanda-tanda jamak lah. Itu adalah beberapa soalan dia. Soalan untuk mengulangi lah, untuk kita ulangi balik. Supaya apa Lentera Santri ni punya fungsi supaya kita ni boleh refresh balik. Refresh balik okey. Pada soalan ni cara membuat kalimat rajulani dan rajulaini. Okey. Cara dia macam mana? Okey, asal kalau perkataan dia satu rajulun, ra jim lam. Just lam dia tu kalau tak ada alif lam dekat awal letak tanwin, kalau ada alif lam tak letak tanwin. Okey, itu asal yang mufrad. Tapi kalau kita nak jadikan dia rajulani dan rajulaini macam mana? Okey, kita tulis dulu. Ra jim lam. Tapi lam tu kita bariskan atas dia rajula. Okey, dia jadi rajula. Lepas tu kita tambahlah alif nun dekat belakang. Rajulani. Nun tu mesti kena baris bawah tak boleh baris atas ke tak boleh baris depan. Tak boleh rajulana ataupun rajulanu lah. Itu kaedah dia supaya kita dapat mengenali isim tasniah. Sama juga macam ya. Kaedah dia sama. Tak payah letak tanwin dekat lam tu. Kita just letak baris atas. Ya selepas dia tu mati. Lepas tu nun baris bawah. Rajulaini, rajulani dan juga rajulaini. Itu cara nak buat dia lah. Sama je kaedah-kaedah dia macam isim-isim yang lain. Contohnya, saya bagi contoh kitabun. Kitab Kitabun, asalnya macam itulah. Kitabun, kaf, ta, alif, ba kan. Tapi kita cuma dekat hujung tu, huruf hujung, ba tu, kita letak baris atas lah. Kita letak baris atas.
tambah alif nun dekat ujung. Alif nun ataupun ya nun dekat ujung. Macam biasa je kaedah dia, sama je. Cuma macam saya cakap, asalnya daripada mufrad ke tasniah ke jamak muzakkar salim ke jamak muannas salim, sama je dia punya tu kaedah dia. Tapi sampai-sampai jamak taksir. Jamak taksir ni yang agak sulit sikit lah. Sebenarnya tak berapa sulit sangat. Cuma saya nak bagi tahu ringkasan untuk jamak taksir ni apa. Jamak taksir ni dia jamak tapi tak ada tanda jamak. Dia makna dia jamak. Okey, contohnya lah. Okey, masjidun. Okey, masjidun masjid kan. Kalau isim tasniah dia masjidani, dua masjid ataupun masjidaini. Kalau untuk jamak dia apa? Dia menggunakan jamak taksir. Taksir ni makna dia apa? Makna dia hancur. Dia tak ikut. Okey, kalau jamak muzakkar salim, muannas salim. Apa makna salim? Salim ni makna dia selamat. Makna selamat tu apa? Dia ikut susunan yang asal. Ikut tertib yang asal. Tambah waw nun dengan ya nun. Tambah alif ta kalau perempuan. Tapi kalau masjid, dia punya jamak bertukar jadi masajidu. Masajidu. Apa tanda jamak dia? Tak ada waw nun, tak ada ya nun pun dekat ujung. Alif ta pun tak ada. Kalau macam tu, kalau kita dapat tahu contoh satu kalimat ni dia jamak. Tapi jamak dia tak ada tanda pun. Apa tanda jamak? Waw nun di hujung, ya nun di hujung, alif ta di hujung. Tak ada pun tiga-tiga tanda ni. Kita gelar dia sebagai jamak taksir, jamak yang hancur, tak ikut susunan. Tapi makna dia ramai. Banyak. Masjidun satu masjid, masjidani dua masjid, masajidu masjid banyak. Banyak masjid. Okey. Okey, yang ke-23 pula isim maksur ni apa? Okey, isim maksur ni isim yang berakhiran alif. Sebelum alif tu ada baris sebelum alif tu ada baris fathah. Contohnya apa? Contohnya kita tengok dekat sini al-fata ataupun al-asa. Okey. Al-fata dekat hujung dia ada baris, ada alif, sebelum alif tu ada fathah. Fata kan? Fata, fa, lepas tu ta, lepas tu ta tu baris atas. Lepas baris atas tu ada alif lagi. Ada alif tambahan. Kalau macam tu kita nampak isim tu adalah isim untuk isim maksur lah. Okey. InsyaAllah sampai isim maksur dulu kita berhenti untuk petang ni. Esok insyaAllah kita akan sambung. Kemudian kita akan tengok pada bab tasrif pula. Okey, ini semua dah ada dekat dalam Nahu. Kita tengok sebelah dia. Ada penambahan sikit pada tasrif. Yang mana apa soalan? Okey, ni soalan pada tasrif untuk yang level yang pertama lah. Okey, soalan yang ke-9 apa? Dia tanya fi'il nahi tu apa? Fi'il nahi ni dia kata kerja. Okey, kalau kita dapat tahu fi'il madi, kata kerja yang telah lalu. Fi'il mudhari' kata kerja yang sedang ataupun akan berlaku. Kalau untuk fi'il nahi ni apa? Okey, kalau fi'il amar pun kita dah belajar yang mana fi'il amar ni kata kerja untuk kita perintahkan orang. Tapi untuk fi'il nahi, dia kata kerja juga, tapi kata kerja untuk kita melarang orang. Itu fi'il nahi. Contohnya apa? Kata kerja larangan lah, ringkasan dia. Contoh dia, la taktub, jangan tulis. La, jangan, taktub, tulis. Okey. Itu fi'il nahi, fi'il yang menunjukkan kata larangan. Yang ke-10, masdar tu apa? Masdar ni dia adalah isim yang menunjukkan pekerjaan yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Okey, kalau kita pernah tengok sebelum ni, yang mana keterangan isim ni dia adalah sesuatu benda ataupun kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Kita dapat tahu yang kalau fi'il mesti ada keterangan waktu. Kalau fi'il madi macam mana, fi'il mudhari' akan berlaku ataupun akan berlaku. Tapi ada pekerjaan yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Itu adalah isim masdar. Isim masdar. Contohnya apa? Ala inna nasrallahi qaribun. Ketahuilah bahawasanya pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan itu adalah kata kerja, itu fi'il. Tapi dia makna fi'il, tapi sebenarnya dia adalah isim. Sebab apa? Setiap perbuatan yang tidak, okey, kaedah isim masdar macam ni lah. Setiap perbuatan ataupun pekerjaan yang tidak disertai dengan keterangan waktu digelar sebagai isim masdar. Okey. Contohnya ialah ala inna nasra. Kalau fi'il madi nasara, kalau fi'il mudhari' yang suruh. Tapi kalau nasran, nasra tu macam mana? Nasra tu adalah isim masdar. Itulah dia masdar. Masdar ni isim lah. Ini untuk bab tasrif. Yang terakhir sekali masdar mim. Masdar mim tu apa? Masdar yang mendapatkan tambahan huruf mim. Okey, masdar. Dia cakap masdar. Okey, kita dah tahu keterangan masdar macam mana. Dia fi'il yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Dia kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Okey, itu isim masdar. Tapi dia mendapat pertambahan mim, huruf mim dekat hujung dia. Okey, contohlah.
Kalau contoh kat sini, ilallahi marji'ukum. Okey. Asalnya raja'a yarji'u ruju'an. Tapi bila dah digelar sebagai masdar mim, dia maknanya masdar juga tapi kena tambah huruf mim je. Jadi marji'un. Mim kat awal tu. Macam tu je keterangan dia. Dalam kaedah insya-Allah sampai sini dulu kita berhenti sampai masdar mim. Esok kita akan sambung lah. Okey, sekarang kita akan tengok pada lagu pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Kalau lagu ni saya akan huraikanlah sedikit. Kita akan, okey, sebelum ni kita dah belajar untuk lagu fi'il madhi, dah habis dah. Kita akan sambung untuk tasrif lughawi tapi untuk fi'il mudhari'. Untuk fi'il mudhari', fi'il yang bermakna kata kerja sekarang ataupun akan datang. Okey, ini untuk kita yang pertama pada nombor yang ke-8 pada nombor yang ke-7 kat sini. Dia ada yaktubu. Yaktubu ni maknanya menulis lah. Tapi ni untuk apa? Bina' sahih. Okey. Macam mana? Okey, kita dah tahu fi'il madhi bina' sahih dia macam mana, bina' dia macam mana, apa semua kan. Fi'il mudhari' macam mana? Sama je. Kita tengok fi'il madhi. Okey, contoh kataba, fi'il mudhari' dia yaktubu. Okey, yaktubu kan. Fi'il mudhari' kepada fi'il madhi kepada yaktubu kataba. Kataba bina' apa? Okay, kita tengok fa fi'il dia, ain fi'il dia, lam fi'il dia. Kalau tiga-tiga tak ada huruf ilat dan huruf ain dalam fi'ilnya tidak berupa huruf yang sama, kan? Dah cukup kaedah jadi huruf sahih, fi'il mudhari' dia pun bina' sahih juga. Macam tu. Jadi yaktubu adalah bina' sahih. Cuma tasrif dia lain sikit lah. Ini tasrif yang jenis fi'il mudhari' punya. Okey. InsyaAllah pada tuan-tuan yang dah ada buku ni kat rumah, buka pada 155 lah. Okey, kita akan cuba sama-sama. Huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna, hiya taktubu, huma taktubani, hunna yaktubna, anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna, anti taktubina, antuma taktubani, antunna taktubna, ana aktubu, nahnu naktubu, ana aktubu, nahnu naktubu. Itu lagu dia untuk fi'il mudhari' yang bina' sahih lah. Kita ambil contoh lain. Kita ambil ya besutu. Ya besutu ni fi'il mudhari' kepada kalimat basata. Basata, okey, ba fa fi'il. Okey, itu adalah huruf sahih, huruf ba. Sa sin tu huruf sahih juga, basa. Lepas tu ta, huruf ta pun huruf sahih. Jadi bina' sahih. Fi'il mudhari' dia ya besutu. Okey, ya besutu. Huwa yabsutu, huma yabsutani, hum yabsutuna, hiya tabsutu, huma tabsutani, hunna yabsutana, anta tabsutu, antuma tabsutani, antum tabsutuna, anti tabsutina, antuma tabsutani, antunna tabsutna, ana absutu, nahnu nabsutu, ana absutu, nahnu nabsutu. Okey, kita dah tahu cara untuk hafal fi'il mudhari' untuk bina' sahih. Kita akan tengok untuk bina' yang mudha'af. Bina' mudha'af ni contoh dia yaruddu kat sini. Yaruddu asal fi'il madhi dia radda. Radda, okey, ra. Lepas tu dal tu ada dua. Jadi ain dalam fi'ilnya berupa huruf yang sama. Ain dalam fi'ilnya berupa huruf yang sama, dia bina' sebagai bina' mudha'af. Okey. Cuba sama-sama nombor 8 yaruddu. Huwa yaruddu, huma yaruddani, hum yarudduna, hiya taruddu, huma taruddani, hunna yardudna, anta taruddu, antuma taruddani, antum tarudduna, anti taruddina, antuma taruddani, antunna tardudna, ana aruddu, nahnu naruddu, ana aruddu, nahnu naruddu. Okey, itu dia lagu dia. Kita akan ambil contoh yang lain. Kita akan ambil apa?
dhanna yadhunnu. Fi'il madhi dia dhanna, fi'il mudhari' dia yadhunnu, bina mudha'af juga. Huwa yadhunnu, huma yadhunnani, hum yadhunnuna, hiya tadhunnu, huma tadhunnani, hunna yadhunnuna, anta tadhunnu, antuma tadhunnani, antum tadhununna, anti tadhunina, antuma tadhunnani, antunna tadhununna, ana adhunnu, nahnu nadhunnu, ana adhunnu, nahnu nadhunnu. Okey. Kita dah dapat dua dah pagi petang ni. Dua tasrif lughawi. Tasrif lughawi macam saya cakap sebelum ni, tasrif daripada untuk domer, kata kerja kata ganti nama daripada dia menulis, dia lelaki menulis, sampailah dia perempuan, dia ramai lelaki, dia ramai perempuan, sampailah ana nahnu, saya menulis, kami menulis. Kemudian kita akan tengok pada tasrif istilahi. Tasrif istilahi ni dia merubah daripada telah membuat pekerjaan, sedang ataupun akan membuat pekerjaan. Lepas tu isim masdar dia lah, isim fa'il pelaku, sampailah zaman makan, tempat ataupun waktu berlaku. Okey. Ini kita akan tengok fa'ala. Okey. Wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Okey, lagu dia ada dua. Kita boleh cuba dua lagu. Yang tadi tu lagu pertama, yang lagu lagi satu. Kita ambil contoh sabbaha pula. Kita tukar dengan sabbaha dengan mauzun dia. Sabbaha yusabbihu tasbihan tasbihatan tasbahan tisbahan musabbahan fahuwa musabbihun wa zaka musabbahun sabbih la tusabbih musabbahun musabbahun. Dia ada dua lagu. Terpulang mana yang mudah bagi tuan-tuan dan puan-puan boleh guna. Okey, kita akan ambil contoh fassara. Kita pakai lagu yang pertama. Fassara yufassiru tafsiran tafsiratan tafsaran tifsaran mufassaran fahuwa mufassirun wa dhaka mufassarun fassir la tufassir mufassarun mufassarun fassir la tufassir mufassarun mufassarun. Dan yang contoh yang terakhir kita akan ambil qaddama, pakai lagu yang kedua. Qaddama yuqaddimu taqdiman taqdimatan taqdaman tiqdaman muqaddaman fahuwa muqaddimun wa dhaka muqaddamun qaddim la tuqaddim muqaddamun muqaddamun. Kalau tasrif istilahi kita ambil satu dulu untuk petang ni. InsyaAllah besok kita akan sambung dan masa akan datang kita akan sambung lagi lah. Okey. Kemudian yang terakhir sekali kita akan ambil huruf-huruf. Huruf-huruf yang ada dalam nahwu. Macam saya cakap, isim ada cabangan dia, fi'il ada cabangan dia, huruf pun ada cabangan dia. Huruf cabangan dia ada banyak. Huruf jar, istisna, huruf nida, huruf ataf. Banyak gila cabangan dia. Itulah semua yang kita kena hafal tu. Okey. Kita akan tengok yang ke-9 nombor dia huruf ataf pada muka surat 179. Tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada buku ni kat rumah boleh buka buku Lentera Santri. Okey, huruf ataf. Lagu dia macam mana? Wa awfa amla thumma bal hatta lakin wa awfa amla thumma bal hatta lakin
وأوفى أملا ثم بل حتى لكن وأوفى أملا ثم بل حتى لكن ثم بل حتى لكن. Ini lagu untuk huruf ataf. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tertanya huruf atafnya apa, saya bagi bayangan dia sikit. Dia akan kita belajar dekat level yang kedua. Huruf ataf ni dia huruf yang menyebabkan isim sebelum dan selepas dia i'rab dia sama, baris dia sama. Itulah cara ringkasnya lah. Okey, kita dah lepas huruf jar. Kana, inna dengan ataf pada level yang sama lah, level yang kedua. Kalau untuk level 1 kita hanya belajar huruf jar saja. Ini yang paling basic lah sebab kita dah tahu tanda isim tu didahului huruf jar. Tapi huruf jar ni function dia apa? Function dia supaya jadikan isim selepas dia tu baris kasrah ataupun sebagai i'rab selepas dia huruf i'rab jar. Nama pun huruf jar, huruf yang menjarkan isim selepas dia. Okey. Kemudian kita akan tengok selepas dia pada lagu nombor yang ke-10 ini adalah taukid maknawi. Okey. Kita cuba sama-sama Nafsun ainun kila kilai kilta kiltai kullun jami'un ajma'u abta'u absa'u akta'u nafsun ainun kila kilai kilta kiltai kullun jami'un ajma'u abta'u absa'u akta'u. Pada petang ni pun kita akan ambil dua je. Kita ambil huruf ataf dengan taukid manawi. Taukid manawi ni pun dia ada dekat level yang kedua jugalah. Mohon tuan-tuan dan puan-puan semua bersabar. Kita hafal dulu huruf-huruf dia. Sebab apa? Nasihat-nasihat daripada ustaz kami waktu belajar dulu, Lentera Santri ni pertama sekali fungsi dia untuk bantu kita untuk mengulangi pelajaran dan bantu kita untuk prepare pelajaran. Makna prepare tu apa? Kita laju je satu persatu huruf ni. Kita lepas dah hafal huruf ni, kita ambil huruf ni walaupun kita tak belajar lagi. Sebab apa? Kita akan memudahkan. Contohnya lah, okey, hari ni kita belajar huruf jar. Okey, kita dah tahu lagu huruf jar. Okey, dan hari ni juga kita hafal huruf jar tu, ustaz suruh hafal. Tapi kita tak belajar pun lagi huruf jar tu. Besoknya baru kita belajar. Okey, ustaz huraikan, ustaz hanya perlu kau huraikan kaedah dia je. Okey. Kaedah dia selepas huruf jar ni mesti kena baris, kena majrur, isim selepas dia majrur ataupun isim selepas dia jar. Okey, jadi ustaz akan bagi tahu. Okey, lagu huruf jar macam mana? Kita pun terus nyanyi. Min ila an ala fi rubabika li wa bita khala ada hashamud munzu hatta. Kita dah hafal lagu tu dah jadi mudah. Kaedah pun kita dah faham, huruf pun kita dah faham. Jadi lagi memudahkan ustaz, memudahkan diri kita sendiri untuk belajar. Jadi buku Lentera Santri ni sangat-sangat bergunalah. Untuk kita prepare pelajaran kita pun boleh tengok kat sini. Lagi satu, waktu kita nak periksa kan, waktu kami nak periksa dulu, kami pun prepare daripada buku ni. Sebab apa? Kita cuma hafal je. Sebab faham semua kita dah faham dah. Kita cuma nak hafal je. Jadi semua ada dalam buku ni lah. Okey. Alhamdulillah sampai situ saja dulu kelas kita pada petang ni. Jadi saya ingin memohon maaf lah atas segala kesilapan. Ada tersilap kata, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Minta maaf atas segala kesilapan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.